apa yang kita baca tadi? Wali buyutim abwaban wa surran 'alaiha yattaki'un. Dan juga pintu-pintu mereka, rumah-rumah mereka mempunyai pintu-pintu dari hiasan yang hebat, wasurran, dan katil-katil, sofa-sofa dia orang daripada perhiasan yang hebat, perak, emas dan sebagainya. Rentetan daripada ayat sebelum yang cerita tentang orang kufar Quraisy, mereka bangga mereka ada kekayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi man nasarah wa taba'ahu wa lah. Nawaidan ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati Rasulillah wa du'a ila al huda wa dalata ala al khair ibtigha'a mardatillahi wa qurbih wa thawabih maghfirati wa ridwanih wa husnul khatimah 'inda al maut wa raf'i darajat fil jannah wa murafaqati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ibtigha'a syafa'ati yaumal qiyamah ala hadhihi niyyah wa kulli niyyah salihah syamilah khairatid dunya wal akhirah wa ila hadrati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Tuan-tuan, kita akan sambung bacaan Al-Quran. Ambil Quran, ambil masahaf Quran ni. Muka surat 492. Boleh rujuk pada Al-Quran muka surat 492 dari surah Zukhruf. Surah Zukhruf tu juzuk 25. Ayat 34. Daripada ayat 34, saya ulang sekali lagi, muka surat 492. Surah Az-Zukhruf ayat 34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walibuyutihim abwaban wa sururan 'alaiha yattaki'un. Wa zukhrufa wa in kullu dhalika lamma mata'ul hayatid dunya wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم
إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه tu kita pendekkan, ya tu tak berfungsi. وملئه فقال إني رسول رب العالمين. فلما جاءهم بآياتنا لا إله إلا الله إذا هم منها يضحكون. صدق الله العظيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه ومن نصره واتبع ووالاه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Kita dengan hidayah taufiknya kita dapat berkumpul di rumah Allah yang mulia ini, dapat kita tadarus Al-Quran, tadabbur Al-Quran. Mudah-mudahan usaha kita yang sedikit ini akan memberi manfaat yang besar untuk kita, dan yakinlah bahawa segala amalan yang kita buat, tuan-tuan boleh datang masjid, boleh semayang maghrib berjemaah, sebelum ni asar dan sebelum-sebelumnya semua semayang kita buat, semua tu adalah takdir, taufik hidayah daripada Allah, taufik daripada Allah. Jangan kita hanya memuji diri sendiri. Dalam sebuah hadis, baginda Nabi SAW sebut, man lam yahmadillah, siapa yang tak pandai nak puji Allah, tak mau nak alhamdulillah, syukur pada Allah, tak mau nak sebut benda tu, tak reti, tak mulut tak mau nak sebut benda tu, setelah dia buat amal saleh,
Siapa yang tak pandai nak puji Allah setelah dia buat amal soleh. Tuan-tuan boleh datang masjid, alhamdulillah. Kalau datang masjid, kita kata sebab saya ada ilmu, sebab saya ada kawan yang ajak pergi masjid. Langsung tak puji Allah, duk puji diri dia. Wa hamida nafsah, dia hanya memuji diri sendiri. Faqad kafar wa habita amaluh. Sebenarnya dia telah melakukan kekufuran, kafir. Tapi walaupun kafir dimaksudkan di sini adalah kafir nikmat, kufur nikmat maksudnya berdosa besar. Dia boleh buat amal, dia tak puji Allah, dia hanya puji diri sendiri, maka sebenarnya dia terlibat dengan dosa. Batal amalan dia. Batal amalan, Allah tak catat pahala. Sebab riak dia. Ujub, dia kata sebab aku pandai, sebab aku rajin datang masjid, sebab tu aku boleh buat benda ni. Sebab aku baca-baca, sebab tu aku boleh buat. Engkau ni tak baca apa pun, tak kerti apa pun, tak datang masjid, tak semayang. Kita patut puji Allah, alhamdulillah Allah pilih kita untuk buat amal ibadah. Allah dorong kita, bagi kemudahan macam-macam, bagi nikmat macam-macam sehingga kita boleh buat amal. Semua datang daripada Allah. Kalau dia hanya puji diri sendiri, batal amalan. Kosong sebab dia ujub. Ujub ni puji diri sendiri ya. Wa man za'ama anna Allah ja'ala lil ibad, barang siapa yang menyangka bahawa Allah menjadikan semua benda ni adalah urusan hamba. Siapa yang sangka bahawa semua benda ni adalah urusan hamba. Maksudnya, tuan-tuan boleh main semayang pun sebab kita lah. Sebab kita rajin. Boleh datang masjid sebab kita rajin. Boleh buat ni sebab kita pandai. Sebab kita rajin. Sebab kita dah sihat, gini dan sebagainya. Tak langsung nak kait dengan Allah, maka dia juga telah kufur, berdosa terhadap apa yang telah Nabi turunkan, Al-Quran maksudnya. Berdosa kerana dia bercanggah dengan ayat Al-Quran. Maka Nabi baca satu ayat, ala lahul khalqu wal amru. Ingat, semua urusan yang berlaku muka bumi, semua ciptaan macam mana rupa adalah urusan Allah. Ini nak sebut bahawa kita hari ini bersyukur pada Allah. Syukur pada Allah, Allah yang dorong kita datang masjid, Allah yang dorong kita beribadah, buat amal saleh, berjemaah, duduk dalam kuliah, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah kekalkan hidayah kat kita sampai akhir hayat. Mudah-mudahan Allah bagi hidayah lebih hebat kepada orang yang belum dapat. Itu yang kita harapkan. Okey, kita baca Al-Quran tadi adalah taufik daripada Allah. Taufik mana dorongan hidayah daripada Allah. Apa yang kita baca tadi? Wali buyutim abwaban wa sururan 'alaiha yattaqiun. Dan juga pintu-pintu mereka, rumah-rumah mereka mempunyai pintu-pintu dari hiasan yang hebat, wasururan dan katil-katil, sofa-sofa dia orang daripada perhiasan yang hebat, perak, emas dan sebagainya. Rentetan daripada ayat sebelum yang cerita tentang orang kufar Quraisy, mereka bangga mereka ada kekayaan. Dia orang kaya. Orang Islam apa ada? Orang Islam miskin, tidur pun dalam rumah buruk, bawah-bawah pokok je. Pengikut Nabi semua orang bekas hamba sahaya. Bilal bin Abi Rabah, Ammar bin Yasir, semua bekas hamba. Abdullah bin Mas'ud bekas kuli. Banyak lagi lah sahabat-sahabat Nabi yang peringkat awal semua orang bawahan, orang miskin, papa kedana, orang bekas kuli, bekas. Hakikatnya pada ketika tu orang Arab Quraisy tak pandang lah orang macam ni, tak dipedulikan dalam masyarakat Quraisy. Jadi mereka kata kami ni hebat, harta banyak, sekian banyak harta kekayaan, rumah perhiasan semua hebat-hebat, kan? Daripada emas, perak, perhiasan batu permata macam-macam, hebat. Allah dia jawab, Allah boleh je nak bagi kekayaan sekelip mata je kepada orang miskin, tiba-tiba besok jadi kaya. Senang bagi Allah, kan? Dan senang je Allah nak bagi yang kaya tu sekelip mata hilang jadi papa kedana terus. Boleh. Wa zukhrufan wa in kullu dhalika lamma mata'ul hayatid dunya. Serta bahagian perhiasan keemasan lagi hebat. Dan ingatlah segala yang tersebut itu tidak lain hanyalah merupakan hiasan dunia sahaja. Maksud nak sebut hiasan ni
taklah barang yang dipatut kita banggakan. Benda perhiasannya. Benda sekadar nak seronok sekejap je. Kan? Tak kekal pun dan tak membawa kebahagiaan pun di akhirat. Tapi kalau dia bijak, benda perhiasan tu dia gunakan untuk kejayaan akhirat, maka berjayalah dia. Wal akhiratu 'inda rabbik, dan tujuan akhirat, matlamat akhirat tu yang patut kamu kejar, kamu cari, itu yang Allah sediakan. Kekayaan akhirat, kemewahan, segalalah nikmat yang sedap-sedap semua ke akhirat nanti Allah khas untuk orang bertakwa. Untuk orang yang bertakwa. Syurga tuan-tuan takkan boleh masuk kecuali orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin, disediakan untuk orang bertakwa syurga. Dia tak takwa, tak masuk. Apa dia takwa? Takwa apa dia? Senang kita faham, macam Tok Imam khutbah Jumaat selalu pesan tentang takwa. Iaitu buat segala apa yang Allah perintah, tinggal apa yang dilarang. Itu je definisi mudah untuk faham takwa. Walaupun ada lah kalau nak detailkan lagi. Tapi yang mudah faham, buat apa yang Allah perintah, tinggal apa yang Allah larang. Itu bertakwa. Tak berani buat sebab apa? Sebab Allah larang, tak boleh buat. Sebab apa? Kau penat-penat kena buat juga. Penat balik pejabat, penat balik kerja, jam-jam kereta, tapi datang semayang juga. Sebab apa? Sebab perintah Allah. Kalau itu, memang orang bertakwa. Jalan ke syurga. Tapi jangan mendabik dada lah, supaya tidak timbul ujub tadi ni. Nampak kita hebat, habis. Dan Allah Ta'ala sebut, wa man ya'shu an dzikrir rahman, siapa yang berpaling daripada mengingati Allah, berzikir pada Allah, dia tak berzikir. Maksud berzikir di sini, tak mau beramal-amal yang Allah perintah. Allah benda wajib 5 waktu, dia tak buat. Haram, benda ni haram, dia langgar je. Siapa yang berani buat sesuatu yang bukan daripada Allah Ta'ala, perkara dosa, zikrir rahman, nuqayyid lahu syaitan. Kalau dia berani tinggal satu fardu, syaitan boleh ngap dia, senang. Kalau dia senang, rasa happy, tak bersalah. Dia rasa tak bersalah, tinggal semayang waktu, satu waktu. Tak apalah, kita meeting penting ni, jumpa klien ni penting, mai kita nak bincang hal dunia kita macam mana, ni lagi penting. Tak apa, semayang kemudian lah, kita qadha lah maghrib nanti lah insya', tak ada nak buat maghrib. Sekali dia berani, hati tak rasa gelisah bila tinggal satu benda fardu. Hati-hati tuan-tuan, syaitan akan mempengaruhi dia untuk tinggal 2 fardu, mempengaruhi dia untuk tinggal 3 pula, 4 pula, sehingga tinggal 5 waktu satu hari pun tak rasa bersalah, tak rasa bahaya dah. Na'udzubillah, tu syaitan dah lah jadi pada dia syaitanan fahuwa lahu qarin. Allah bagi serah dia ni, Allah tak jaga dia dah. Selama ni tuan-tuan, orang yang sedia, maksudnya jaga sungguh 5 waktu sembahyang fardu, dia tak berani nak tinggal satu. Oh berat, oh lewat ni maghrib aku tak sembahyang lagi, menggelabah, sanggup tak makan, sanggup tak ni, sebab nak buat maghrib. Tu Allah yang kawal hati dia. Bila dia berani lawan hati dia untuk tinggal benda wajib, maksudnya dia dah masuk ke pihak syaitan dah. Syaitan yang angka kawal dia. Tak apalah, satu waktu je, apa nak salah. Tak apalah, baru 2 waktu, bukan selalu pun. Akhirnya dia rasa tenang dengan tinggal sembahyang. Itu hal sembahyang. Bab benda lain lagi. Benda haram lain, dia berani dia buat. Jangan. Wa man ya'shu an dzikrir rahman, dan siapa yang tak mengindahkan pengajaran Al-Quran, hukum hakamnya, pengajaran Quran itulah. Nuqayyid lahu syaitanan, kami akan jadikan syaitan itu sebagai penghasut dia, menyesatkan dia, kawan rapat dia. Syaitan tu akan jadi teman yang tak renggang dengan dia, sentiasa berdamping dengan dia, syaitan. Kan? Na'udzubillah, kalau sampai macam tu tahap, dia buat benda haram pun tak rasa bersalah, dia tinggal benda fardu pun tak rasa gelisah. Hati-hati tuan. Itu dah Allah tak peduli dengan dia lagi dah. Allah biarkan dia hanyut dengan syaitan. Kecuali kalaulah izin Allah, Allah masih sayang pada dia, Allah akan detiklah hati dia rasa bersalah, nak bertaubat, nak tinggal benda ni, selamat dia. Kita biar sentiasa berada di bawah kawalan Allah Ta'ala. Sehingga Nabi sebut, man sallal fajri fahuwa fi zimmatillah. Siapa yang jaga sembahyang subuh, sembahyang subuh jaga sungguh.
dia berada di bawah jaminan Allah Ta'ala. Allah kawal dia, Allah kontrol dia. Jaga bukan semayang, bukan maksud pelihara semayang ni tuan-tuan tak sama dengan orang semayang ni yang tak pelihara semayang. Ada orang dia semayang tapi dia tak jaga semayang. Yang ni dia semayang, dia jaga sungguh. Macam mana ada, semua ada kereta kan? Ada orang ada kereta tapi dia tak jaga, dia melenjan ni tuan. Naik lebih kurang, servis tak servis, langgar-langgar, cala-cala apa semua, tak heran pun. Dia ada kereta tapi tak jaga. Yang ni ada kereta tapi dia jaga sungguh, cuci lah, servis cukup time dia, apa segalanya lah. Jaga sungguh. Cantik lah kereta dia. Kan? Dan mungkin boleh, kalau jual pun harga dapat mahal. Sebab cantik. Kan? Pandai jaga. Yang ni ada kereta, dia tak jaga. Macam tu lah. Yang ni semayang, tak jaga semayang. Semayang adalah, apa ni orang kata, bila rajin je bangun awal. Kalau tak pun, dekat-dekat matahari nak naik dah, baru nak semayang subuh. Kan? Semayang pula, tak kisahlah, tak berjemaah pun tak apa, seorang pun tak apa, pakai baju lebih kurang je. Ni orang yang ada, dia buat semayang tapi tak jaga semayang. Orang yang jaga semayang subuh, Allah jaga dia. Allah kawal dia. Macam mana bukti kawalan Allah? Kita akan timbul perasaan tak berani nak tinggal kewajiban. Tak berani nak langgar benda haram. Walaupun kadang-kadang terbuat juga. Syaitan, nafsu ni. Tapi kadang kita akan merasa bersalah. Akan rasa bersalah. Ya Allah, silapnya aku tadi. Allah, kenapalah aku pergi buat benda tadi. Astaghfirullahaladzim, nak bertaubat. Itu tanda Allah kawal dia. Allah kontrol dia. Dia terjebak juga dengan perkara salah. Tapi dia mampu untuk kembali dan bertaubat. Dan yang kedua, Allah kawal dia. Sehingga dia ni dia didorongkan ke tempat keputusan yang betul. Ini yang kita nak. Kadang-kadang kita antara dua, kita tak tahu nak keputusan. Nak pi ke tak pi? Nak buat ke tak buat? Bukan benda haram. Buat pun tak haram, tak buat pun tak haram. Contohnya kan. Nak sign agreement dengan ni partner baru ke tak nak ke? Kita pun confused. Takut juga. Jadi tiba-tiba Allah akan datangkan detik keputusan. Buat. Jadi kita pun jadi ya. Rupanya keputusannya ke depan tu bagus. Ada benda yang baik. Natijahnya. Jadi itu kita minta Allah kawal kita. Kontrol kita. Kadang kita sendiri tak berhenti nak buat keputusan. Tak pandai nak buat keputusan untuk diri sendiri. Allah yang buat keputusan. Nuqayyid, jangan bagi syaitan yang kawal kita. Kalau siapa yang berpaling daripada hukum hakam Allah, dia berani langgar je, maka syaitan akan kawal dia. Wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil, dan sungguhnya syaitan itulah sentiasa menyekat manusia daripada jalan yang lurus. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Tengok. Suka sekat daripada benda yang wajib, benda yang mesti buat, benda yang haram suruh langgar. Tu syaitan punya kerja. Suruh kita langgar aje. Sehingga orang yang buat tu dia rasa keputusan dia betul. Dia rasa bagus. Dia tak semayang pun tak bersalah. Betul lah kita meeting tadi sampai daripada subuh sampai ke asar kita meeting tadi. Tak semayang langsung. Betul. Bagus. Keputusannya bagus. Berjaya. Dia rasa apa yang dia buat tu betul. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Dia rasa dia buat benda yang betul. Padahal dia tak nampak dia punya salah, dosa besar dengan Allah. Tinggal benda yang wajib. Buat benda yang haram. Wal'iyadzubillah. Hatta idza ja'ana. Sehinggalah apabila telah datang kepada kami yang terjemuh dengan orang yang bergelumang dengan dosa yang dipengaruhi oleh syaitan tadi ni, datang pada kami, maksudnya datang pada kami, matilah. Bila dia mati, sampai mati dia buat kerja macam tu, langgar je benda wajib pun tak buat, benda haram pun dia langgar je, buat je. Perangai dia macam tu sampai dia mati, jumpa aku nanti, jumpa kami, kata Allah Ta'ala. Pada hari kiamat nanti dia akan menyesal. Dia akan menyesal, dia pula bergaduh dengan syaitan dia. Syaitan yang mempengaruhi dia sehingga buat benda maksiat tadi ni. Dia kata alangkah baiknya, dia maki diri sendiri. Ya laitana, ya laita baini wa bainak, celakanya aku, alangkah baiknya kalau aku dengan dia tu, syaitan tu, bu'dal masyriqain, tak dekat langsung dengan dia. Aku tak ikut cakap dia. Dia tak datang jadi kawanku. Si syaitan tu lah punya pasal. Biar dia jauh dengan aku sejauh dua ufuk, timur dan barat, utara dan timur, utara dan selatan. Bagi jauh-jauh, tak jumpa langsung lagi bagus. Alangkah baiknya aku dulu tak jumpa langsung orang macam ni. Kawan yang bawa pada maksiat, syaitan yang mempengaruhi maksiat. Kan? Duk maki diri sendiri tu. Fabi'sal qarin, inilah seburuk-buruk kawan. Sejahat-jahat kawan ni macam ni. Duk ajak sehingga aku
terpaksa kena dihumban dalam neraka. Kan? Sehingga dia dihumban dalam neraka kerana member, kerana ikut bos, kerana ikut kawan, kerana ikut cakap orang tu. Kan? Syaitan ni ada dua. Ada yang kita boleh nampak dan ada yang tak boleh nampak. Syaitan jin yang kita tak boleh nampak. Itu dia bisik. Kau buat. Jangan takut. Buat je. Alah, tak ada apa-apa. Tak berdosa pun. Dosa pun senang je. Allah ampun je. Senang je. Tak masalah. Tu syaitan duk bisik. Itu syaitan jin yang kita tak nampak. Syaitan manusia ni. Ni pun bahaya besar ke. Duk ajak kita. Alah, mainlah. Sign je lah. Okey je. Okey, tak ada masalah. Manusia pun syaitan juga. Iaitu manusia yang mengajak kepada kejahatan adalah syaitan. Iaitu kawan-kawan yang jahat itulah sebagai syaitan. Syaitan manusia. Syaitan manusia. Fabi'sal qarin, itulah sejahat-jahat teman, seburuk-buruk teman. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lain, nak sebutnya bahawa kawan rapat di dunia ni, kawan sungguh rapat, ke mana berdua-berdua, bertiga, berempat, rapat sungguh. Di akhirat akan bergaduh. Engkau punya pasal, engkau yang ajak kami pergi padahal benda ni maksiat, dosa, aku tak, engkau yang punya pasal. Lawan menuduh. Kecuali kawan di dunia atas dasar ketakwaan, atas dasar keagamaan. Berkawan atas dasar ketakwaan. Dia ngajak kita ke masjid, kita pun kawan dengan dia. Dia orang sealiran kita lah, rajin semayang. Kalau time semayang tu dia pun gelisah, kita pun sama lah. Ni kawan kita. Yang ni saling bantu-membantu di akhirat. Ya Allah, dia jangan azab dia, ya Allah. Walaupun kawan dia kena azab, ya Allah jangan azab dia sebab dia kawan dengan aku dan menyebabkan aku jadi baik kerana dia ajak pada ke jalan yang baik. Selamatkanlah dia, ya Allah. Allah izinkan dengan syafaat kawan yang baik, selamat orang tu. Kan? Contoh, kita selalu jumpa kawan-kawan di masjid. Lepas semayang kita bersalam, sembang, kenalan. Orang baik-baik, insya-Allah, kan? Orang yang ahli salat, ahli masjid. Maka di akhirat nanti katalah mana tahu di kalangan kita ni ada jugalah silap besarnya sehingga terhumban dalam azab. Maka mungkin dengan keberkatan orang yang baik, dia akan tarik, ya Allah jangan azab dia, ya Allah selamatkan dia, ya Allah. Allah izinkan, disebut dalam hadis-hadis yang berkaitan dengan tu. Tu sama ada fabi'sal qarin, kawan jahat, ataupun kawan yang baik. Ataupun kawan yang sohbatul akhyar, kawan yang baik. Walan yanfa'akumul yaum, hari ni baru kau nak menyesal. Allah kata masuk dah akhirat dah, mati masuk kubur dah, barulah silapnya aku kawan dengan dia, dia ajak aku kepada maksiat, aku rajin dah jaga 5 waktu semayang, kawan dengan dia, dah habis semayang aku tak jadi, tak semayang, tak jaga aurat, dah berjumpa dengan ahli maksiat, dosa, masuk tempat-tempat berdosa, disco, pub semua sebab nak jaga klien punya pasal, kan? Jadi sebab kawan ni nak terpaksa ikut, menyesal. Allah kata lan yanfa'akumul yaum, hari ni baru kau nak menyesal. Tak guna lagi dah. Kalau menyesal kat dunia dulu, ada jugalah masa untuk bertobat. Sekarang dah masuk kubur, baru kau nak menyesal. Lan yanfa'akumul yaum, tak ada manfaat apa-apa lagi dah. Iz zalamtum annakum fil adabi mushtarikun, ketika mana ketika mana kamu dulu di dunia dah buat zalim pada diri sendiri. Buat zalim tu maksudnya buat benda maksiat, dosa. Kamu dah terlibat dengan perkara dosa. Sekarang masuk kubur baru nak menyesal, tak pakai lagi dah, tak ada faedah. Sesungguhnya kamu dan teman kamu dulu telah menderita bersama-sama dalam azab. Masuklah sana, kena azab. Engkau dengan kawan sama-sama aja. Jangan duk kata ya Allah bagi dia azab 5 kali ganda pasal dia yang ajak aku buat jahat. Tak ada. Sama aja 5 kali gandanya, 10 kali ganda ke, semua sama. Walaupun memang hakikat sebenar, betul lah, dia yang ajak kita, dia yang paksa kita buat benda tu, tetap Allah tak ambil kira. Selagi engkau dah terlibat, memang kenalah, akan kena. Jadi kita dalam bersahabat, kena cari yang boleh membantu meningkatkan keagamaan kita. Jangan kita semata-mata pandang, Allah dah sebut dah tentang keduniaan tadi. Jangan pandang hal dunia sehingga tak pandang hal akhirat. Berebut hal dunia sehingga hal akhirat tak peduli. Yang kawan baik ajak kebaikan pun tak menguntungkan dunia aku, tak menguntungkan kekayaan aku tak mau kawan. Yang ni menguntungkan dunia, menguntungkan kekayaan, walaupun dia mengajak pada maksiat,
taat kita, patuh kita, habis rosak. Ini yang menyesal ni. Wala yanfa'akumul yaum, pada hari akhirat nanti Allah kata tak ada manfaat lagi dah kau nak menyesal hari ni. Kau baru nak rasa bersalah hari ni, baru nak bertaubat, dah masuk kubur baru nak bertaubat, tak terpakai lagi dah. Jangan kata gitu. Taubat ketika nazak. Nazak ni nyawa dah separuh badan dah. Dah suara pun dah bunyi ketar-ketar, suara pun dah kasar-kasar, menyawa pun dah bunyi kuat, kan? Hidung pun dah jatuh, orang tua kata kan, hidung dah jatuh dah. Maksudnya dah tak boleh nak menyelamatkan lagi dah, serah diri jelah. Kalau ketika tu baru nak bertaubat pada Allah, tak terima lagi. Kerana Allah Taala Rasulullah sebut sungguhnya taubat, pintu taubat itu ditutup malam yugharghir. Sungguhnya Allah Taala terima taubat seorang tu selagi mana tak tadilah nyawa nazak tu. Kalau dah nyawa situ, Allah tak terima lagi dah. Sebab apa tak terima? Sebab waktu tu dia dah nampak, dia ke depan tu, mati tu, neraka tu. Dah nampak, dah bayang, dah ada skrin depan ni. Dia nampak dah neraka azab. Panas bahang tu dia dah rasa. Walaupun masih dia bernyawa di dunia, tak mati lagi, tapi nampak dah. Waktu tu nampak baru nak beriman, Allah tak mau terima. Kan? Tak nama iman lah kalau nampak baru nak percaya. Tak nama iman, tuan-tuan. Iman ni benda tak nampak. Mata tak nampak pun. Telinga tak boleh dengar real dia pun. Tapi kita percaya. Tuan-tuan pernah nampak Rasulullah? Tak pernah nampak Rasulullah. Tapi beriman. Sebab tak nampak, tak ada bukti mata, tak ada bukti telinga. Tapi kita baca, baca kita yakin. Quran datang, kita yakin. Itu beriman. Kalau katalah nampak azab. Kalau nampak azab macam Fir'aun, masa nak tenggelam tu dia dah nampak azab. Dia pun nak beriman. Nak beriman dengan Tuhan Nabi Musa AS. Maka Allah kata, baru sekarang kau nak beriman, tak terpakai lagi dah. Pasal dah nampak azab. Iman dia tak laku lagi dah. Kan? Sebab dia takut azab bukan kerana imannya, tapi takut kerana dah nampak bahang, panas, api. Tak boleh pakai lagi. Afa anta tusmi'u summa aw tahdil umya wa man kana fi dhalalin mubin? Apakah engkau ni pekak telinga ataupun buta mata, pekak daripada hidayah Allah, tak mau nak datang dengar, tak mau nak berjinak-jinak dengan nasihat-nasihat agama, pesan-pesan agama, tazkirah, peringatan, ceramah, kuliah, macam-macam namanya. Tak mau nak jinak, tak mau nak tadah linga dengar. Ataupun kau buta mata, tak mau baca Quran, tak mau baca hadis Nabi, tak mau tengok orang-orang saleh. Wa man kana fi dhalalin mubin. Dan siapa saja yang berada dalam jalan sesat. Kau nak percaya dengan orang macam tu? Atau menunjukkan jalan kepada orang yang buta dan juga kepada orang yang dalam kesesatan yang nyata. Jadi ini Allah puji, Allah pujuk Nabi Muhammad SAW. Jangan risau Muhammad. Mengapa engkau rasa sedih, duka cita? Adakah engkau ni hanya nak nak paksa bagi orang pekak telinga tadi nak dengar? Main dengar aku nak cerita ni akhirat begini ni. Kau nak paksa dia orang? Kau nak paksa orang buta? Memang dah buta. Kau paksa macam mana pun dia tak nak tengok, tak nak nampak dah. Ataupun kau nak paksa orang yang memang Allah dah cop dia sesat yang jelas. Nabi rasa sedih bila orang keliling dia yang menolak ajaran agama. Keluarga dia yang terdekat sendiri yang tolak Islam. Pak saudara Abu Lahab dan angkatan-angkatan keluarga dia yang lain, ramai lagi pak saudara yang sepupu-sepupu Nabi yang menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluarga Quraisy, adik-beradik belaka yang menentang. Nabi rasa sedih. Kan, rasa sedih. Dengan demikian Allah pujuk, jangan rasa sedih. Memang dia orang ni dah pekak telinga, dah buta mata. Memang kau ceramah macam mana pun Allah tak akan bagi hidayah. Jadi kita juga macam tu. Kadang-kadang kita rasa sedih ni, kita kawan rapat dengan dia, nak ajak dia kebaikan, dia tak peduli. Dia tak nak. Sedih apa? Memang ialah kita sedih lah dia tak dapat. Tapi usaha kita tetap berhasil. Kita dapat pahalanya, kita dapat kedudukan di sisi Allah Ta'ala. Tapi dia tetap berguluman dengan dosanya, itu dia punya pasal. Kita tetap ajak dia kepada kebaikan. Nabi rasa macam dakwahnya tak ada kesan. Dakwahnya tak ada pengaruh, tak diikuti. Rasa sedih lah.
Tapi Allah pujuk. Sebenarnya Allah yang tutup pendengaran bagi dia pekak. Allah yang tutup mata dia bagi buta mata. Dia dalam keadaan sesat yang jelas. Engkau ceramah macam mana pun tak akan sampai pada dia orang. Jadi kita tak tahulah. Kita tak tahu orang ni tak Allah dah tutup telinga dia. Bukan tutup telinga tu tak dengar kita cakap. Fizikalnya tidak. Fizikalnya okey. Mata, telinga dia boleh dengar kita sembang dengan dia. Mata dia boleh. Tapi yang tak nampak, yang tak dengar adalah hidayah Allah. Pancaran hidayah tu tak masuk. Allah tutup. Sehingga kita ceramah dia tak sedar. Kita ajak dia tak sedar. Dia tak rasa nak ikut pun. Tu. Tapi kita tak tahulah Allah tutup ke Allah pekak, kita tak tahu. Kita buat je lah. Rupanya memang sampai ke akhir hayat dia tak nak terima. Tu baru nampak lah. Allah dah tutup hidayah telinga dia, mata dia tak nampak. Fa imma nadhhabanna bika fa inna minhum muntaqimun. Oleh itu bertenanglah engkau ya Muhammad, kerana kalaulah kami wafatkan engkau, bika fa inna minhum muntaqimun, kami wafatkan engkau sebelum kami perlihatkan kepadamu azab yang akan menimpa mereka, maka sungguhnya kami tetap menyiksa mereka. Tenanglah engkau ya Muhammad. Engkau dah wafat pun, walaupun kat dunia ni kau tak nampak mereka kena siksa. Kat dunia nampak dia happy, hidup senang, mewah, kan? Walaupun dia menentang Allah, dia hina Quran, dia hina, tapi dia hidup senang. Kau tak nampak kan? Kau tak nampak macam dia kena siksa pun. Kau tak nampak macam dia kena azab. Tapi inna minhum muntaqimun. Pasti kami yang akan azab ni. Takkan terlepas. Takkan terlepas. Dunia je Allah bagi bebas. Dalam hadis lain Nabi sebut, orang kafir tetap Allah balas kebaikan orang kafir dengan kebaikan dunia. Allah balas juga. Macam bagi ganjaran. Orang kafir pun ada yang baik, tolong orang, sedekah orang, mungkin tak dia sedekah ke masjid juga. Dia pun nak wakaf juga, bagi tanah dia ke, bagi duit dia untuk buat masjid. Baik. Allah balas kebaikan dia dengan kebaikan dunia. Allah bagi dia mungkin tambah kaya, senang, hidup, dipuji, mungkin dia dapat pangkat, mungkin dapat jawatan dan sebagainya, happy dia, seronok. Itu balasan Allah kat dunia. Atas kebaikan yang dia buat kat dunia, Allah balas di dunia. Dia dapat. Makin kaya dia, makin senang, makin mewah. Kan? Tapi akhirat tak adalah bahagian dia. Azab memanjang. Sebaliknya orang beriman, kata Rasulullah SAW, orang beriman pula, kebaikan orang beriman, dia tolong orang, dia buat baik pada orang, dia sedekah makanan, bagi buat baik pada orang. Mungkin Allah tak bayar kebaikan tu di dunia. Tak nampak pun orang buat baik dengan dia. Tak dapat pun untung apa-apa. Dia tolong-tolong orang, tak ada pun kemuliaan daripada orang. Orang tak puji dia pun. Kan? Sebab apa? Sebab Allah sayang dia. Allah nak bagi pahala akhirat lengkap, sempurna. Dia akan dapat di akhirat. Lepas mati baru nampak, oh inilah ganjaranku, inilah pahalaku, sekian-sekian. Sehingga sahabat Nabi ramai yang tak tertunai hajat hidup dia. Hajat hidup. Maksud hidup tu hajat juga, nak dapat rumah besar, nak dapat kekayaan, nak dapat ni, nak dapat contohnya. Tapi sahabat Nabi banyak yang mati kemiskinan, matinya syahid di jalan Allah Ta'ala, wafat dalam keadaan terseksa hidup, keluarga yang sempit hidup dunia mereka, tak tertunai hajat dia orang. Sehingga bila di akhirat, baru Allah bagi semua sekali kebaikan engkau dulu kat dunia. Ni dia pahalanya. Sehingga mereka berazam, kalau bolehlah, tak ada langsung permintaan kami, hajat kami di dunia dahulu, Allah tunai kat dunia. Biar tak payah tunai kat dunia, simpan di akhirat. Lagi best. Dapat lagi besar, lagi banyak. Tapi ruang pada azan insya-Allah. Sama ada engkau tak nampak azab pada dia orang pun, tetap kami azab. Ataupun kami ketunjuk ke engkau dia orang kena azab kat dunia lagi, pun di akhirat mereka kena azab juga. Iaitu azab yang Allah tunjukkan kepada ahli Badar. Ahli Badar bukan orang Islam. Ahli orang kafir. Yang mati terbunuh di Badar. Nampaklah azab pada dia orang, tapi azab sekadar dunia tu sikit sangat. Cebisan sikit je. Di akhirat bila lepas mati lagi teruk. Jadi mereka akan tetap akan kena azab. Iaitu orang yang menentang Allah Ta'ala tadi, yang tak mau ikut, yang berpaling daripada zikr Rahman tadi, tak mau ambil pengajaran daripada Al-Quran. Ayat tu diturunkan, ayat ni lah rentetan daripada kisah dia yang tak nak peduli pada Quran tadi, diturunkan setelah mana Sayyidina Abu Bakar pergi dakwah.
disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim daripada Muhammad bin Utsman Al-Makhzumi anna Quraisyan qalat, sungguhnya satu ketika orang Quraisy berkumpul, maka Sayyidina Abu Bakar datang jumpa dengan Talhah bin Ubaidillah. Ni awal-awal Islam, awal-awal Nabi sebar dakwah. Antara orang yang paling awal sekali Sayyidina Abu Bakar lah. Lepas tu orang yang beberapa dalam rangkungan 10 orang yang terawal, 15 orang yang terawal, termasuklah Sayyidina Talhah bin Ubaidillah. Waktu tu dia belum Islam. Sayyidina Abu Bakar yang dakwah dia. Sayyidina Abu Bakar datang pada dia, sedangkan dia duduk dengan kawan-kawan yang lain. Maka Sayyidina Abu Bakar tanya, kamu duk cakap-cakap hal agama ni, apa ajakan kamu, ajaran kamu? Nak ajak ajaran agama kamu semua berhala ni, ajar untuk apa? Maka mereka kata, ad'uka ila ibadatil Lata wal Uzza. Kami sedang mengajar orang untuk menyembah Lata dan Uzza, nama berhala. Lata dan Uzza, berhala tu. Berhala yang terkenal pada zaman tu. Abu Bakar kata, Lata, apa dia Lata? Lata tu apa? Dia orang jawab, Lata tu Tuhan kami lah. Tuhan kami, Talhah bin Ubaidillah. Ni belum masuk Islam. Sehingga akhirnya dia masuk. Tak lama lepas tu, lepas dialog ni dia masuk Islam. Dia kata, Lata tu Tuhan kami. Lepas tu Sayyidina Abu Bakar kata, Uzza pula. Sayyidina Abu Bakar nak bawa tu. Sebenarnya Sayyidina Abu Bakar pun tahu dia dulu pun macam tu juga. Tapi dia dah Islam. Maka dia kata, Uzza tu apa pula? Uzza tu banatillah, anak perempuan Allah. Baik. Oh, Uzza tu walaupun nama berhala, tapi berhala standard dia bawah sikit, anak perempuan Allah. Abu Bakar kata, kalau gitu mana mak Uzza? Lata ni Tuhan, Uzza ni anak perempuan, mana mak dia? Semua tercengang, tak boleh jawab. Ada dua je, bapa dengan anak, mana mak? Tercengang. Talhah bin Ubaidillah tak boleh jawab. Dia kata, jawablah. Maksudnya Talhah kata pada kawan-kawan dia yang lain, tolong jawab mana mak dia? Ni Sayyidina Abu Bakar guna akal je, jawapan akal, logik. Fasakatal qaum, semua tenganga tak boleh jawab. Faqala Talhah, maka Talhah pun tengok semua orang tak boleh jawab. Dia kata, Abu Bakar, mai Bakar mai duduk sini. Tolong ajar kami agama Islam. Kami nak ikut agama engkau je. Agama kami duk nenek moyang punya sekian lama pun kami tak reti nak cari jawapan. Sekarang kami nak ikut agama engkau lah. Terus Talhah pegang tangan Abu Bakar, syahadah, masuk Islam. Maka Allah turunkan ayat ni, kisah tadilah, siapa yang tak nak dengar peringatan Al-Quran, macam dia pekak telinga apa semuanya tadi, akan dikenakan azab. Itu kisah orang yang di kalangan tu masih ada yang tak nak ikut Islam, tapi Talhah bin Ubaidillah, sahabat, salah seorang daripada 10 orang sahabat yang dijamin ahli syurga. Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Dia masuk Islam di pada permulaan dakwah Nabi di peringkat Mekah lagi. Fastamsik billadhi uhiya ilaik. Pegang sungguh-sungguh dengan apa yang kami wahyukan kepada engkau ya Muhammad, yakni Al-Quran. Jangan peduli. Kita ni kadang-kadang itulah, kan? Bila kita dah buat amal baik, tengok-tengok ada orang ajak kepada lain yang boleh menguntungkan duniawi, kita sanggup tinggal ajaran agama. Ada orang macam tu. Na'udzubillah min dzalik. Allah kata pegang yang ni. Pegang ajaran agama. Dah kita dapat semayang 5 waktu, jumpa kawan yang semayang 5 waktu, jumpa teman yang boleh ajak kepada kebaikan. Jaga yang ni, jaga yang ni. Jaga yang ni. Fastamsik billadhi uhiya ilaika innaka ala siratim mustaqim. Sungguhnya engkau dah berada atas landasan lurus, jalan Islam. Wa innahu ladhikrul laka wa liqaumik. Dan sungguhnya Al-Quran itu sentiasa memberi kemuliaan pada engkau. Al-Quran lagi banyak kita damping dengan dia, lagi dimuliakan oleh Allah. Dan peringatan padamu wahai Muhammad dan kepada kaummu. Quran ni datang sebagai peringatan kepada engkau Muhammad dan kepada kaum orang Islam. Dan kamu juga akan ditanya kelak tentang isi kandungannya yang telah kamu amalkan. Ilmu Quran tu wajib diamalkan. Was'al man arsalna min qablik, dan bertanyalah kepada umat-umat Rasul yang terdahulu yang dah kami utuskan. Sama. Maksud Allah bagi tanggungjawab pada Nabi. Sebarkan Quran. Dan amalan dalam Al-Quran tu Allah akan tanya, kau buat dah belum? Kau amal ke tidak? Allahu Akbar, Masya Allah. Mudah-mudahan kita dapat amalkan ilmu yang kita belajar. Ilmu yang kita tahu kita buat. Jadi akan ditanya pada Nabi.
Nabi dulu-dulu macam tu juga. Allah bagi tanggungjawab. Engkau kena sebarkan ajaran agama dan kena amalkan ajaran agama. Pernahkah kami memberi hukum menetapkan sebarang Tuhan untuk disembah selain dari Allah yang Maha Pemurah? Maksudnya daripada dulu, daripada Adam, tak pernah ada Tuhan yang kedua. Tak ada Tuhan yang kedua. Termasuk Nabi Musa tak pernah mengajar Allah ni ada anak. Nabi Isa tak pernah mengajar Allah ni Trinity, Tuhan tiga. Itu bukan ajaran Nabi. Yang jadi macam tu semuanya sesat dan palsu belaka. Sesat dan palsu. Allah Maha Esa, tak ada yang lain. Allah Ta'ala sebut dalam ni, aja'alna min dunir rahmani alihatan ya'budun. Adakah Allah pernah mengajar pada nabi-nabi yang dulu suruh sembah lain daripada Ar-Rahman, lain daripada Allah? Ada Tuhan lain ke? Tak ada. Allah tak pernah mengajar pun. Dalam Al-Quran tak pernah ada pun. Dan dalam mana syariat agama yang terdahulu pun tak pernah ada. Allah ni ada anak lah, ada kedua dah, ada ketiga lah. Tak. Walaqad arsalna Musa biayatina. Allah bawa mai contoh cerita Nabi Musa alaihi salam. Tuan-tuan, dalam Quran cerita Nabi Musa ni yang paling popular. Kenapa cerita Nabi Musa ni paling popular? Boleh kata setiap surah ni ada sebut Musa Fir'aun, Musa Fir'aun, Musa Fir'aun. Kadang-kadang cerita tu berulang-ulang. Sebab yang pertama, di Madinah ketika tu orang Yahudi ramai. Orang Yahudi terlalu ramai. Sehingga orang Yahudi ni dia menganggap mereka ikut ajaran Nabi Musa. Maka Allah dedahkan, bohong kamu kata ikut ajaran Musa, tak tepat pun ajaran Musa. Jadi banyak Allah ceritakan Musa dengan Fir'aun, Musa dengan Fir'aun. Lain je Musa punya ajaran dengan kamu punya Yahudi ajaran, tak sama pun. Tak sama. Kamu lawan Nabi. Nabi Musa ajak pada Nabi. Kan? Malah Nabi Musa berpesan supaya ikut Nabi akhir zaman. Kamu tak nak ikut orang Yahudi Madinah. Dan sekarang tuan-tuan, orang Yahudi Madinah ni ada agenda besar. Antara agenda yang menakutkan kita, dan insya-Allah takkan berlaku lah, tapi cuma dah dia rancang cari jalan nak menguasai semula Madinah. Dia nak ambil balik Yahudi ni, nak ambil balik Madinah. Sebab tu dah ada Yahudi, rabai-rabai Yahudi ni dah mula masuk ke Madinah. Orang Yahudi ni dah duduk dah di Madinah. Tak tahu ialah sebab Saudi sekarang dah open sikit, dah longgarkan syarat-syarat dia. Islam, orang tak Islam pun boleh masuk. Dia longgarkan benda lain, longgar. Sehingga dah orang musuh ni ambil kesempatan. Jadi mereka dah cari jalan nak menguasai semula Madinah, seperti dia anggap Madinah ni negara dia dulu. Sebelum Nabi datang Madinah, Yahudi penuh Madinah. Berapa, ialah boleh dikatakan Yahudi yang menguasai Madinah. Sehingga Nabi yang menghalau orang Yahudi itu keluar daripada Madinah. Sebab khianat, halau keluar. Sebab menentang Nabi, halau keluar. Khianat pada Nabi, janji macam lain, buat macam lain, keluar. Sehingga kosong Madinah daripada bangsa Yahudi. Antara bangsa Yahudi yang terakhir keluar dari Madinah ada daripada Bani Khaybar, yang duduk dalam Khaybar. Yahudi Khaybar. Itu tembok Yahudi, kampung Yahudi yang paling ramai, yang paling berpengaruh. Akhirnya kena halau keluar juga kerana mereka mengkhianati Nabi SAW. Khianat maksudnya macam mana? Mereka duduk dalam Madinah. Bila awal Nabi membentuk negara Madinah Al-Munawwarah, Nabi panggil semua orang Yahudi ni buat perjanjian. Janjinya, engkau nak amal cara agama kau silakan, nak buat agama Yahudi pun. Tapi yang penting kau ikut, patuh pada piagam Madinah. Apa dia? Antaranya, mesti semua orang Madinah, walaupun Yahudi, penyembah berhala, Islam, duduk Madinah, kena jaga negara Madinah, keselamatan Madinah. Musuh daripada luar, kita kena lawan musuh. Tak boleh bantu musuh, lawan sesama negara, warga negara. Janji, dah ada perjanjian. Tiba-tiba dalam perang Badar, orang Yahudi Bani Nadir, tak salah saya, yang pertama mengkhianati Nabi. Dia bantu orang Quraisy bagi senjata. Nah, kau nak lawan Muhammad? Nah, ambil senjata. Kau nak lawan Muhammad? Nah, kami bagi hamba saya. Kami tolong, tunjuk jalan, kau ikut sini. Nabi dapat kesan bantuan daripada Bani Nadir, Yahudi Bani Nadir, halau keluar. Khianat. Lepas tu dalam tahun 5 Hijrah, berlaku pula Yahudi Bani Quraidah. Dia tolong orang Quraisy mai serang Nabi dalam perang Ahzab, perang parit.
dia orang Madinah tolong musuh untuk lawan Nabi orang Madinah. Nabi lepas perang, selesai perang Khandaq, Nabi arah sahabat semua pergi ke Bani Quraidah. Perang. Akhirnya dibuat keputusan oleh Sa'ad bin Mu'adh, pemimpin Madinah. Nabi kata, wahai Sa'ad, engkau buat keputusan. Macam mana nak buat kepada orang Yahudi Bani Quraidah? Nak halau dia orang keluar ke? Nak bunuh ke? Nak tangkap penjara ke? Nak saman ke? Engkau punya keputusan. Silakan buat keputusan. Nabi bagi mandat kepada Sa'ad bin Mu'adh, pemimpin, anak muda pemimpin Madinah pada waktu itu. Pemimpin kabilah lah. Maka dia buat keputusan bunuh. Lelaki semua dibunuh, perempuan dijadikan hamba sahaya. Dah kena. Lepas itu tak lama lepas itu Yahudi Khaybar pula tahun 78 Hijrah, 9 Hijrah, 8 Hijrah, Yahudi Khaybar pula kena halau keluar daripada Madinah Al-Munawwarah. Jadi orang Yahudi sekarang ni nak cari jalan ambil balik. Dia kononnya mengaku Madinah tu negara dia. Dia mula masuk bertapak ke Saudi dah. Dia mula berjinak dengan orang yang boleh buat keputusan untuk longgarkan sehingga mereka boleh masuk. Tapi insya-Allah kita yakin dalam ikut pada pengamatan hadis-hadis Nabi SAW, Madinah takkan boleh dikuasai oleh orang lain. Sehingga zaman Dajjal yang sangat hebat, pengaruh Dajjal pun dia tak mampu nak masuk Madinah. Kan? Walaupun sekarang ni orang Yahudi boleh masuk, tapi dia tak boleh kuasai Madinah. Seperti mana dia dah ambil Palestin, masuk sikit-sikit jadi kawan baik dengan Arab, kawan baik, akhirnya dia telan semua sekali. Jadi itu disebutkan. Walaqad arsalna Musa biayatina, Allah bawa contoh Nabi Musa. Biayatina, Musa kami dah bagi dah ayat kami, yakni kitab Taurat dan juga suhuf Musa. So Musa datang kepada Fir'aun dan dakwah kepada kaum Fir'aun. Faqala inni rasulu rabbil alamin, perkenalkan diri, aku ni Rasulullah, Rasul Tuhan sekalian alam. Falamma ja'ahum bayyina biayatina idahum minha yadhakun. Mula-mulanya bila sampai Musa nak mengaku jadi Rasul, Fir'aun gelak je lah. Maksudnya meremehkan, menghina Nabi Musa AS. Engkau nak mengaku Rasul, nak rampai kuasa aku. Diperlekehkan Nabi Musa AS. Nak ceritanya bahawa pengalaman Nabi Muhammad SAW pun mengalami yang sama. Bila mula dia menyebarkan dakwah, orang pelekehkan dia. Engkau ni nak jadi Rasul, engkau kononnya baik dengan Allah, Allah turun wahyu pada engkau. Kalaulah Allah nak turun wahyu pada engkau, lebih baik Allah turun wahyu pada orang lain. Ada dua orang lagi yang lebih hebat, sangat berpengaruh, lebih hebat pada engkau. Orang Quraisy kata. Sebab dia dua orang yang mereka anggap hebat, lebih hebat pada Nabi Muhammad, yang lebih layak dapat wahyu selain pada Muhammad, iaitu Al-Walid bin Mughirah, pemimpin besar di Mekah, dan seorang lagi As-Saqafi, pemimpin besar Arab di Taif. Dua ni pemimpin yang diagung-agungkan oleh orang Arab. Dia orang kata, kalaulah Allah nak turun wahyu, lebih baik Allah turun pada dua orang ni daripada engkau, Muhammad. Engkau ni apa ada? Harta pun tak ada, yatim piatu. Jadi dulu ni macam itulah, bila anak yatim ni dipandang hina, tak ada harta dipandang hina. Tapi Nabi tak kisah. Allah dah pujuk Nabi, jangan risau. Mereka menentang, tetap kena adab. Engkau teruskan dakwah, hidayah di tangan Allah Ta'ala. Falamma ja'ahum biayatina, bila Musa datang kepada Fir'aun memperkenalkan diri sebagai Rasul, idahum minha yadhakun, mereka dengan serta-merta mencemoh, menghina, mengejek, gelak-gelak aja pada Nabi Musa AS. Wa ma nuri min ayatin illa hi akbar min ukhtiha wallahu ta'ala alam. Dengan sambung lagi masih surah Zukhruf pada masa akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una, barikana fih. اللهم بارك لنا في هذا اليوم وبارك لنا في جمعنا هذا، بارك لنا في قراءتنا هذه، واجعل حجة لنا لا علينا، واجعله شفيعا لنا يوم القيامة يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت ولي مولاها يا أرحم الراحمين. اللهم وارفع عنا وعن المسلمين الأذى والبلاء والوباء والأمراض والأسقام والحروب والفتن والمحن والظلم والجور والجدوى والقهط وجميع أنواع الفتن ما ظهر منها وبطن برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم تقبل يا كريم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.